Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Keputusan kerajaan untuk membenarkan rakyat negara kita untuk merentas negeri kerana kadar vaksinasi kita sudah mencapai 90% bagi kelompok dewasa dan melegakan ramai pihak kerana sejak beberapa lama kita sudah pun terkurung di rumah sendiri. Dan juga kita tidak boleh melancong, menziarahi ahli keluarga dan juga ibu bapa di kampung halaman dan sebagainya. Dan keputusan ini dianggap satu keputusan yang tepat kerana kita terpaksa hidup dengan COVID ini. Dalam masa yang sama kita terus mematuhi perintah SOP dan juga melakukan kawalan kendiri yang maksimum untuk memastikan segala kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan sama ada dari aspek ekonomi, dari aspek sosio dan juga aspek keselamatan. Jadi kita mengalu-alukan keputusan yang amat besar ini dan tetapi dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati. Jadi bagaimana kita untuk melihat merentas negeri ini sebagai satu rentas yang selamat, tetapi dalam masa yang sama kita dapat mengelakkan kemudaratan yang sudah pun kita lalui sepanjang 1 tahun 8 bulan yang lalu. Jadi bersama saya melalui dalam talian pada malam ini yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar kesihatan awam kita. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin reaksi segera Prof dengan keputusan kerajaan yang menepati janji mereka bahawa apabila kadar vaksinasi untuk kelompok dewasa mencapai 90% vaksinasi penuh, maka kerajaan akan membenarkan rakyat untuk merentas negeri dan melakukan aktiviti sosial dan juga aktiviti ekonomi. Pandangan Prof. Ya, jadi 11 Oktober merupakan hari ini yang dibenarkan kita melakukan rentas negeri. Ini merupakan saat yang ditunggu-tunggukan oleh semua penduduk Malaysia, memandangkan hampir lebih daripada 18 bulan kita berada dalam suasana terkurung dan memberikan impak dari segi kesihatan mental dan juga aspek sosial daripada masyarakat. Jadi apabila kita diberikan kebenaran dan kerajaan telah pun menunaikan janji yang dinyatakan, maka saya harapkan bahawa semua ahli masyarakat dapat sama-sama memberikan kerjasama bagi memastikan bahawa apabila berlakunya rentas negeri ini dan pulang ke kampung, ini dapat dilakukan dengan keadaan yang terkawal dan juga masing-masing mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa kita tidak menjadi elemen yang menyebarkan penyakit COVID-19 ini kepada masyarakat di luar bandar. Terutama sekali mereka daripada ahli-ahli keluarga kita, datuk, nenek dan sebagainya yang merupakan golongan yang berisiko tinggi. Walaupun kita mencapai 90% liputan vaksin untuk golongan dewasa, kita harus hati-hati bahawa golongan warga emas yang kebanyakannya merupakan ahli keluarga kita, mereka mempunyai risiko yang tinggi dan kita sebagai ahli masyarakat harus bertanggungjawab untuk memastikan mereka dilindungi. Bagi Prof, cadangan supaya pergerakan merentas negeri ini diselarikan dengan kawalan kendiri seperti melakukan saringan sendiri melalui tes saliva itu, dan kalau boleh kita melakukan sebelum pergerakan dimulakan, iaitu berjumpa dengan ibu bapa, datuk nenek yang lebih tua ataupun warga emas yang berada di kampung. Apa pemikiran Prof tentang hal ini? Ini amat penting bagi kita pastikan bahawa kalau ada golongan atau di kalangan kita yang mempunyai tanda-tanda, sign and symptom, pastikan kita tidak melakukan perentas negeri dan kita mengharapkan bahawa mereka yang mempunyai kontak dan juga mempunyai sign and symptom ini melakukan ujian kendiri, kerana ujian kendiri yang diluluskan oleh kerajaan sekarang mempunyai sensitiviti yang tinggi untuk melakukan deteksi kalau sekiranya kita mempunyai exposure dan berkemungkinan mengidap COVID-19 walaupun mungkin secara silent ataupun tidak ada simptom and sign. Jadi kita tidak membawa penyakit ini ke luar negara. Jadi saya dipahamkan bahawa kos ujian RT-Case sendiri ini juga telah pun turun. Kerajaan ada melakukan kawalan. Jadi
saya rasa semua ahli masyarakat yang ingin melakukan rentas negeri, kalau boleh dapatkan ujian kendiri ini sebelum mereka pergi, supaya kita tidak membawa penyakit ini kepada golongan, terutama warga emas yang berada di kawasan pendalaman, datuk nenek kita dan sebagainya. Prof, bagi kelompok yang belum divaksin ataupun enggan menerima vaksinasi dan dinyatakan oleh pihak kerajaan mereka tidak dibenarkan untuk merentas negeri, ataupun mereka yang sudah divaksinasi tetapi belum cukup tempoh mendapatkan lengkap 2 dos ataupun tempoh 2 minggu selepas 2 dos itu. Jadi apa nasihat Prof? Walaupun ini merupakan satu hak asasi, mereka juga perlu diberi peluang untuk merentas negeri dan juga menikmati kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan, tetapi dengan kepatuhan ataupun arahan daripada pihak kerajaan ini, bagaimana kelompok ini perlu juga memainkan peranan dan dalam masa yang sama kita menghormati hak mereka untuk tidak menerima vaksinasi. Ya, jadi saya rasa saya merasakan bahawa walaupun mereka mempunyai hak untuk tidak mengambil vaksin, tetapi mereka harus bertanggungjawab kerana kita tidak mahu nanti golongan ini merupakan golongan yang menjadi penyebar kepada COVID-19. Hampir 2 tahun kita bergelumang dengan masalah COVID-19, kita tidak mahu lagi menghadapi keadaan yang serupa. Jadi saya bersetuju dengan tindakan oleh kerajaan tidak membenarkan mereka merentas negeri dan juga memastikan mereka yang merentas negeri ini cuma mempunyai mereka yang telah pun siap menerima 2 dos vaksin sekurang-kurangnya 2 minggu selepas dos yang kedua. Ini adalah kaedah yang sesuai bagi mengelakkan ledakan daripada kes yang berlaku yang boleh menyebabkan keadaan yang lebih buruk. Kita faham mereka mempunyai hak untuk tidak menerima vaksin, tetapi masyarakat majoriti juga mempunyai hak supaya tidak mendapat kesan negatif daripada golongan ini. Jadi saya rasa kalau mereka memilih untuk tidak mengambil vaksin, maka mereka mesti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga untuk melindungi kumpulan majoriti yang telah pun mengambilkan vaksin supaya mereka kita semua tidak mendapat kesan negatif daripada ketidaksanggupan mereka untuk mengambil vaksin tersebut. Jadi saya rasa mereka harus bertanggungjawab. Kita hormati hak mereka, tapi mereka juga harus menghormati hak orang ramai yang majoriti yang tidak mahu mendapat kesan negatif daripada penyakit COVID-19 ini. Prof, kita lihat angka peratusan vaksinasi negara kita meningkat saban hari dan kita berterima kasih kepada majoriti populasi negara yang sedia tampil ke hadapan menerima vaksin walaupun mereka pada awalnya tunggu dan lihat ataupun terpengaruh dengan daya-daya yang mungkin mereka terima melalui sosial media dan sebagainya. Pengalaman Prof di negara asing dan juga pengalaman di negara-negara maju seperti United Kingdom, Eropah dan juga di Amerika Syarikat, mereka agak stagnan jumlah populasi yang menerima vaksin kerana kelompok anti-vax ini sentiasa tegar dengan kempen mereka dan mereka melakukan propaganda dari semua aspek dari sudut undang-undang dan sebagainya. Jadi bagaimana kita belajar daripada negara asing ini dan akhirnya mereka terpaksa melalui saat yang sukar dan kes melonjak naik apabila sektor sosial dan juga sektor ekonomi dibuka. Jadi bagaimana kita tidak boleh mengulang apa yang berlaku di negara tersebut dengan populasi yang enggan menerima vaksin masih tinggi, tetapi Malaysia tidak ke arah itu, angka terus meningkat dan kita terus memberikan kelompok-kelompok yang mungkin terpinggir, kelompok remaja sudah meningkat, di bawah umur 17 tahun hingga 12 tahun, kelompok 12 tahun ke bawah juga kita akan cuba mendapatkan vaksin untuk mereka apabila ujian lebih kata pun detail dapat diterima oleh pihak kerajaan. Jadi pandangan Prof tentang ini supaya kita terus bergerak ke hadapan dan kita akan melalui era endemik dengan imuniti kelompok yang melebihi mungkin lebih 100%. Ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara luar, tuan sekalian negara-negara Eropah dan juga di Amerika, golongan anti vaksin ini mencanangkan tentang hak asasi mereka. Ini telah pun dibuktikan salah dan kita lihat bahawa ada laporan-laporan mengatakan melaporkan tentang ketua-ketua daripada kelompok yang anti vaksin juga mereka menghadapi masalah, ada yang mati disebabkan oleh COVID-19 kerana tidak mahu mengambil vaksin.
Jadi walaupun kita dapat mengikuti perkembangan dari segi ekonomi, dari segi sains di negara-negara barat, tapi perkembangan hak asasi manusia yang tidak terkawal sehingga memudaratkan masyarakat majoriti ini tidak harus diikut. Sehingga kan kalau diberikan peluang, saya mengharapkan bahawa satu hari ini kita mewajibkan supaya semua ahli masyarakat kita mendapatkan vaksin. Kalau kita lihat semasa kita menghadapi wabak di peringkat awal dulu smallpox ataupun penyakit cacar dahulu diwajibkan untuk diambil vaksin untuk semua ahli masyarakat. Kalau masih ingat lagi, masa itu dicopkan di belakang surat beranak kita. Sehingga kan kalau tidak mengambil vaksin tadi tidak boleh mendaftar ke sekolah dan sebagainya. Hasilnya kita dapat mengeliminasikan smallpox ataupun cacar ini sehingga hari ini tidak ada lagi kes. Ini merupakan satu langkah ekstrim yang kita boleh lakukan, tetapi pada masa yang sama kalau boleh kita memujuk mereka supaya membuka minda mereka untuk menerima vaksin ini adalah langkah yang lebih baik. Sudah banyak bukti yang dapat kita lihat tentang kepentingan vaksin. Kita lihat kita di Malaysia sendiri apabila kita mencapai tahap liputan vaksin yang tinggi, kita lihat bilangan kes menurun. Pada masa yang lama, yang sama R0 ataupun yang mengukur kadar kebolehjangkitan juga menurun di bawah 1, dan ini merupakan satu bukti yang jelas. Tidak ada asas yang kuat bagi pihak yang menentang vaksin ini, melainkan mereka sengaja tidak mahu menerima vaksin ini atas alasan-alasan yang tidak kukuh. Dan kita sebagai pakar kesihatan awam seterusnya akan cuba memberikan informasi yang jelas kepada ahli masyarakat supaya mereka tidak terpengaruh dengan dakwah seperti ini yang boleh memudaratkan semua ahli masyarakat di waktu yang kritikal, terutama sekali apabila kita membuka ekonomi kita untuk kembali kepada keadaan normal baru, di mana penyakit COVID-19 ini akan sentiasa berada di dalam di kalangan masyarakat dalam tempoh yang lama, dan dinding utama selain daripada SOP adalah merupakan vaksin yang dibuktikan berkesan, dan usaha telah pun dijalankan oleh kerajaan kita supaya ahli masyarakat mendapat akses pada vaksin dengan program-program yang dilakukan dengan secepat dan telah pun memberikan hasil yang positif. Prof, jika berlaku peningkatan kes mendadak apabila rentas negeri dibenarkan mulai hari ini dan aktiviti sosial mula aktif dibuka termasuk sekolah, termasuk IPT dan juga aktiviti-aktiviti sosial yang lain, apa yang perlu kita lakukan, Prof? Ya, pada awal tahun 2020 apabila COVID-19 ini mula dikenal pasti, banyak negara di dunia mempelajari dan juga mencuba berbagai-bagai kaedah untuk mengawal penularan penyakit ini. WHO sendiri pada masa di peringkat awal tahun 2020 juga tidak mempunyai informasi yang mencukupi. Sekarang ini lebih daripada 18 bulan ahli masyarakat kita sudah pun mengetahui tentang kepentingan vaksin dan juga kebolehjangkitan daripada COVID-19 ini, dan staf kita di Kementerian Kesihatan, terutama pakar-pakar kesihatan awam dan juga profesional kesihatan awam telah pun mempunyai pendedahan yang mencukupi. Kita berjaya menurunkan bilangan kes daripada 20,000 ke atas. Pada hari ini sudah pun mencapai kurang daripada 10,000, di bawah 9,000. Jadi bilangan aktiviti yang dijalankan untuk menurunkan bilangan kes ini adalah merupakan suatu daripada kaedah yang memberikan pengalaman kepada kita, dan kita juga telah pun melakukan perubahan-perubahan dalam sistem kesihatan, walaupun perubahan dilakukan itu adalah perubahan yang kecil. Saya harapkan lebih banyak perubahan untuk meningkatkan keberkesanan daripada tindakan kita. Saya yakin walaupun ada ledakan kes yang kita mungkin hampir pasti akan ada peningkatan kes apabila kita membuka peluang untuk rentas negeri ini dalam masa 2 minggu selepas daripada ini. Tetapi saya yakin bahawa kita sudah mempunyai staf yang berpengalaman, staf dan juga mempunyai peralatan yang cukup bagi mengenangkan sekiranya harapan tidak berlaku yang ada sekarang. Walau bagaimanapun kita tahu bahawa kalau ada pun mungkin yang akan berlaku adalah daripada golongan yang mempunyai risiko yang paling tinggi, iaitu warga emas dengan komorbiditi dan juga mereka yang mempunyai penyakit yang lain. Saya yakin walaupun kita akan mempunyai peningkatan kes, tetapi kita bersedia
Kementerian Kesihatan dan juga kementerian-kementerian yang berkenaan akan sudah pun bersedia untuk menangani masalah ini dengan berkesan. Prof, dengan kemunculan varian-varian Delta yang baru termasuk Delta dan seumpamanya, kelompok yang terdedah adalah kelompok yang ada comorbidity dan kelompok usia emas. Ini dua golongan yang perlu sentiasa kita lindungi walaupun mereka sudah lengkap vaksinasi 2 dos dan akan diberi dos penggalak apabila sampai waktunya jika mereka dipanggil ataupun secara sukarela mereka tampil ke hadapan untuk mendapatkan dos penggalak. Pandangan Prof, walaupun kita tahu dengan vaksinasi kita dapat mengurangkan kes yang peringkat 4 dan 5, tetapi kes peringkat 1 dan 2 akan menjadi majoriti. Tetapi kalau 1% pun terdedah kepada kelompok comorbidity dan kelompok usia emas ini, apa yang perlu kita pelajari daripada pengalaman kita yang lalu sejak awal tahun 2021 dan kita tidak mengulangi kesilapan yang sama? Ya, penggunaan dos penggalak ini telah pun dimulakan oleh beberapa buah negara di Asia Barat, misalnya negara-negara Asia Barat mereka telah pun memulakan dos penggalak, dan di Malaysia juga kita sudah pun merancang ke arah itu. Jadi kalau kita nak menggunakan ataupun memulakan dos penggalak ini, sekiranya kita mempunyai bekalan yang mencukupi, maka boleh kita gunakan. Tetapi harus diberikan keutamaan kepada golongan warga emas dan juga mereka yang mempunyai comorbidity yang tinggi. Dan ini akan memberikan kesan yang positif bagi memastikan bahawa mereka mempunyai masalah kalau sekiranya bilangan kes meningkat dalam masa terdekat ini. Jadi ini merupakan satu langkah yang baik, tetapi harus dilakukan dengan berhati-hati supaya kita mempunyai bekalan yang mencukupi, kerana kita perlukan juga vaksin yang tertentu bagi meliputi golongan dewasa, golongan remaja. Golongan remaja cuma boleh mengambil vaksin yang telah diluluskan. Vaksin tertentu saja, tidak semua vaksin yang dibenarkan pada masa sekarang ini. Jadi kalau sekiranya kita mempunyai bilangan atau pembekalan yang mencukupi, maka boleh kita teruskan dengan dos penggalak dan diberikan keutamaan kepada warga emas dan juga mereka yang punya comorbidity. Dan ini merupakan langkah persediaan sekiranya kita mempunyai berlaku insiden peningkatan kes yang tidak dapat kita elakkan pada masa hadapan. Prof, bagi sektor-sektor yang belum dibuka seperti acara kenduri kahwin, acara keagamaan yang lebih lama tinggal di masjid seperti ceramah ataupun tazkirah selepas waktu fardu dan sebagainya, industri convention, pameran dan konsert misalnya juga, kerana mereka berada ataupun menganjurkannya di kawasan yang tertutup yang tidak ada sistem pengenderaan yang baik untuk mengelakkan penularan COVID-19. Jadi kalau sektor ini belum dibuka, apa perkiraan Prof jika kerajaan ingin membenarkan dalam masa yang terdekat? Apa keperluan yang perlu diikuti dan SOP yang ketat yang perlu dipatuhi oleh penganjur dan juga mereka yang akan menguruskan acara-acara yang tertutup ini? Ya, saya harapkan bahawa sektor-sektor lain kalau hendak dibuka, dilihat dulu apakah kesan daripada rentas negeri yang kita lakukan sekarang ini. Kerana pada masa sekarang 90% daripada liputan itu untuk merupakan golongan dewasa. Secara keseluruhan masyarakat kita, kalau dicampur golongan dewasa dan juga remaja dan sebagainya, coverage kita ada sekitar 65% saja. Dan di kalangan remaja cuma sekitar 6.5% saja daripada remaja kita yang telah pun mendapatkan vaksin. Mungkin dalam masa terdekat ini, dalam 3-4 bulan ini bukan lagi sesuai lagi untuk membuka sektor-sektor yang lain, terutama sekali sektor yang berisiko tinggi, misalnya sektor hiburan, yang mana mereka biasanya akan dihadiri oleh golongan-golongan remaja. Dan kalau walaupun kita mungkin meminta mereka melakukan SOP, tetapi biasanya kalau dilakukan pengelompokan yang besar daripada ahli masyarakat, mungkin sukar untuk kita menanganinya.
Jadi saya cadangkan kalau boleh mungkin dalam masa 3 bulan selepas daripada kita memberikan rentas negeri ini, kita kaji dahulu, kita lihat apakah kes meningkat atau tidak, dan kita lihat liputan vaksin seterusnya di kalangan remaja. Kemudian baru kerajaan mungkin boleh berbincang dan memberikan melihat sesuai atau tidak untuk kita buka kepada sektor-sektor yang lain. Karena ini merupakan suatu langkah yang besar yang kita tidak mahu supaya apa yang kita capai sekarang ini rosak disebabkan oleh aktiviti yang penularan yang tidak dapat kita kawal. Prof, pengalaman Singapura beberapa bulan lalu mereka antara negara yang mampu menguruskan kemunculan varian Delta dengan baik. Tetapi dalam masa sebulan ini kita melihat peningkatan kes amat mendadak dan menggusarkan pimpinan negara mereka, dan yang paling dibimbangkan adalah kelompok kaum mobiliti dan juga usia emas. Sebab itu mereka menggalakkan mereka tampil ke hadapan untuk mendapatkan dos penggalak. Pengalaman Singapura, New Zealand dan juga negara-negara seumpamanya yang kita lihat amat efisien menguruskan pandemik. Bagaimana Malaysia belajar? Ketika ditemu bual semalam, YB Khairi Jamaluddin mengatakan negara akan memperkenalkan SOP yang dipermudahkan. Tidak kataupun tidak banyak SOP, tapi dimudahkan, mungkin hanya 10 ke 12 SOP yang penting sahaja. Begitu juga akan ada dasar ujian COVID kebangsaan yang keduanya, dan yang ketiga sistem amaran ataupun alert sistem 1, 2 atau 3, kerana kita tidak mampu lagi melakukan lockdown seperti yang kita lalui selama 18 bulan yang lalu. Pandangan Prof tentang hal ini? Ya, kita tidak mahu lagi mengulangi lockdown ataupun movement control order yang memberikan kesan yang amat negatif kepada ekonomi dan juga kepada kesihatan mental ahli masyarakat. Jadi memang kita perlu mempermudahkan SOP, tetapi apabila kita melakukan memudahkan SOP tadi, kita kena pastikan bahawa SOP yang dipermudahkan itu dilakukan dengan baik dan juga ahli masyarakat mengambil tanggungjawab sama. Jadi kita tidak mahu misalnya pemakaian penutup muka ataupun penjarakan sosial, penjarakan fizikal tidak dilakukan, kerana ini masih lagi relevan walaupun kita permudahkan. Pada masa yang sama, memang kita perlu meningkatkan surveillance. Surveillance ini adalah merupakan satu keadaan di mana kita mengawasi bilangan kes, kejadian kes di dalam ahli masyarakat. Ini memerlukan data yang kuat dan juga memerlukan penggunaan sistem yang terkini. Jadi MySejahtera yang kita gunakan sekarang ini sebagai satu alat untuk melakukan surveillance perlu kita pertingkatkan, dan ahli masyarakat harus tahu menggunakan MySejahtera ini dengan sebaik mungkin. Apabila saya berjalan di mall dan sebagainya selepas dalam 2-3 hari yang lepas ini, saya lihat masih lagi ada tempat-tempat di mana mereka tidak mempunyai akses kepada MySejahtera, atau mungkin ada golongan yang masih lagi tidak mempunyai handphone dan sebagainya. Mungkin kita tidak dapat elakkan, tidak semua yang mampu. Dan ini merupakan kumpulan-kumpulan yang memungkinkan sukar bagi kita untuk melakukan SOP walaupun SOP tadi dipermudahkan. Jadi kita harus mengimbangi risiko untuk mendapat COVID-19 ini dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang perlu bagi menjana ekonomi negara kita yang sudah pun mengalami penurunan yang signifikan. Lebih 6% daripada GDP kita turun, contracted disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi walaupun kita nak permudahkan, pastikan bahawa kita menetapkan yang manakah SOP yang penting, dan kita harus terus memberikan pendidikan kepada ahli masyarakat supaya ahli masyarakat kita mengambil tanggungjawab yang sama bersama-sama dengan kerajaan bagi mengawal penularan COVID-19 yang akan berada di dalam masyarakat kita dalam waktu yang lebih lama. Bagi Prof, bagi negeri-negeri yang masih tidak mencapai vaksinasi 90%, antara negeri yang paling rendah adalah Sabah, sekitar 65 ke 68% vaksinasi dewasa penuh. Begitu juga negeri Kelantan tidak lagi mencapai 90%. Bagi negeri-negeri yang sebegini, bagaimana Prof nasihatkan kepada pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa kesihatan negeri
supaya mereka juga perlu memainkan peranan dalam masa yang sama. Rakyat juga tidak perlu teruja untuk mendengar berita yang untuk negeri-negeri yang terlibat dibenarkan merentas negeri pada hari ini, supaya mereka perlu terus meningkatkan kadar vaksinasi dengan pelbagai cara, tetapi dalam masa yang sama mereka perlu berhati-hati dengan kebolehjangkitan mungkin masih tinggi bagi negeri sebegini. Ya, untuk negeri-negeri Sabah dan juga Kelantan misalnya, negara ini mempunyai ahli masyarakat yang berada di kawasan luar bandar yang banyak. Selain daripada secara mereka ini secara fizikal terpisah daripada masyarakat yang lain misalnya di bandar. Pada masa yang sama mungkin juga pendidikan kesihatan juga mungkin tidak dapat disampaikan. Jadi apa yang saya cadangkan adalah supaya pejabat kesihatan daerah di setiap daerah di kedua-dua negeri ini harus cuba untuk mendapatkan senarai mereka yang telah pun divaksinasikan dan juga mereka yang belum divaksinasikan. Jadi daripada senarai ini, saya yakin setiap daerah akan mempunyai senarai penduduk yang ada, dan sekiranya ada mereka yang belum divaksinasikan, maka dimobiliskan staf-staf daripada klinik kesihatan ini untuk pergi ke rumah ke rumah untuk memberikan vaksin di rumah. Saya rasa ini merupakan satu cara yang paling berkesan. Tak mengharapkan mereka datang ke klinik kesihatan mungkin akan lebih lambat lagi kerana mereka mungkin punya masalah-masalah tertentu. Jadi jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini dalam keadaan stagnan yang waktu yang lama, elok kita memberikan perkhidmatan dengan cara melakukan lawatan ke rumah dan memberikan perkhidmatan di rumah bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin lagi. Terima kasih Prof. Saya rasa itu yang terbaik dan mereka perlu ada sedikit kesabaran ya untuk mendapatkan kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk merentas negeri dan seumpamanya. Terima kasih yang berbagi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar kesihatan awam, dan itu saja dari saya Nazri Kahar dari World Trade Center untuk agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.